Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan KAFI akan membentangkan tugasan 2 kumpulan untuk subjek SCCA 2073 Perhubungan Awam. Jadi tajuk proposal akhir yang kami pilih pada hari ini adalah Program Ikrar Perangi Jenayah Rasuah. Okey, nama saya adalah Raja Ahmad bin Raja Sulong, nombor metrik 266302. Okey, untuk laporan akhir projek ini saya akan membentangkan pendahuluan tentang program ikrar perangi jenayah rasuah ini. Okey, program ikrar jenayah rasuah ini amat diperlukan kepada setiap struktur masyarakat dan bertujuan untuk menjadikan Malaysia ini bebas daripada rasuah, iaitu dengan menghapuskan salah guna kuasa dan mengekang campur politik, dan juga menghentikan nepotisme serta menghapuskan penyelenggaraan kebangsaan tabik urus. Okey, secara amnya pelakuan memberi atau menerima suapan rasuah ini adalah yang melibatkan pangkat serta jawatan awam ketika berkuasa, bukan sahaja merugikan rakyat, malah turut mengubah negara ke lembah kelam. Okey, dengan adanya program ini dapatlah masyarakat untuk menerima ilmu pengetahuan untuk memperangi rasuah dan sesuanya untuk menghapuskan terus bahawasanya rasuah ini adalah perkara yang mengganggu-gugat keselamatan awam dan juga kepada masyarakat ini. Program ini adalah untuk memberi rangka kepada orang awam, penjawat awam khususnya, memberi pendahan serta mengetahui apa kesalahan-kesalahan yang ada di bawah Akta SPN 2009 ini. Ia juga adalah meningkatkan kefahaman serta terhadap fungsi dan peranan SPM dalam usaha memerangi rasuah. Di samping itu juga ia bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pegawai SPN dan semua jabatan negeri, Pulau Pinang dan dalam jabatan orang awam atau pihak-pihak swasta khususnya untuk bersama-sama memberantas jenayah. Rusdi bin Rashid, nombor metrik 266682. Okey, di sini saya ingin membentangkan iaitu matlamat serta objektif. Okey, matlamat program ini bermatlamat untuk memberi informasi, pengetahuan dan maklumat serta pendedahan kepada para peserta mengenai kesalahan-kesalahan rasuah dan hukuman dari segi undang-undang. Okey, manakala itu objektif yang pertama untuk menerapkan dan penghayatan amalan nilai-nilai murni dan etika kerja yang boleh menjadi benteng ketahanan individu daripada melakukan jenayah rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen para pemimpin di semua sektor untuk menerajui usaha mencegah rasuah di jabatan dan atau organisasi masing-masing. Yang ketiga, mendapat dan memelihara sokongan pemimpin di semua sektor untuk memastikan agenda pencegahan rasuah dapat dijalankan secara komprehensif dan berkesan. Yang keempat, menghasilkan pelbagai bahan penerbitan media cetak dan elektronik serta menggunakan pelbagai saluran media massa dan media tradisional secara berkesan bagi penyebaran mesej anti rasuah. Yang kelima, menjalankan penyelidikan dan kajian tentang tahap dan sikap orang ramai terhadap kebersamaan aktivitinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 266661 Muhammad Faisal bin Alif ingin menerangkan tentang statistik tangkapan dalam SPRM. Jadi indeks perspeksi rasuah CPI adalah indeks yang diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International sejak tahun 1995 yang memberi peringkat kepada negara-negara berdasarkan tahap rasuah dalam sektor awam. Seperti yang ditentukan oleh penilaian pakar dan tinjauan pendapat, CPI secara umum mendefinisikan rasuah sebagai penyalahgunaan kuasa awam untuk kepentingan swasta. Jadi saya ingin menerangkan tentang di sini adalah satu statistik tangkapan pada Mac 2020 iaitu penjawat awam, pengurus setinggi, pengurus profesional dan sokongan. Pengurus profesional sebanyak 15 orang dan sokongan sebanyak 10 orang. Jadi peratus sektor penjawat awam adalah 54.35% dan sektor awam ialah 45.65%. Jumlahnya ialah 46 orang. Ini pula ialah statistik tangkapan bagi bulan April 2020 iaitu terdapat penurunan pada April iaitu sebanyak 20% bagi pengurus profesional dan sokongan hanya 2 orang dan
Bagi swasta, orang awam 2 orang dan 6 orang, iaitu 80% tangkapan sebanyak 10 orang. Next ialah 10 kedudukan indeks rasuah dunia. Di sini saya ingin menunjukkan iaitu New Zealand, Denmark, Finland, Switzerland, Sweden, Singapore, Norway, Netherlands. Semuanya di kalangan 10 indeks 10 kedudukan paling tinggi rasuah di dunia. Indeks kedudukan, ranking kedudukan rasuah di dunia ialah Malaysia di kedudukan ke-51. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid bin Abdul Rashid, nombor matrik 266620. Saya ingin menerangkan tentang tarikh pelaksanaan program iklan perangi jenayah rasuah bertarikh 15 Ogos pada hari Sabtu jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, tarikh tempat program dilaksanakan ialah di Kompleks Tabung Haji Bayan Lepas Pulau Pinang. Yuran peserta tiada. Kumpulan sasaran program ini menyasarkan seramai 100 orang melibatkan 7 jabatan kerajaan. Okey, anggaran perbelanjaan makan dan minum 1,500, lain-lain 150, jumlah keseluruhan RM1,650. Anggaran pendapatan tiada. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi dari kumpulan Al-Kafi bernombor 266622 ingin menyatakan tentang fungsi dan perkakasan PR bagi maksud menjayakan program ikrar perangi jenayah rasuah kami. Okey, perkakasan PR adalah amat penting bagi menjayakan program ini. Terdapat 3 perkakasan yang dilihat mampu membantu keberhasilan program tersebut, iaitu yang pertamanya ialah periklanan. Fungsi iklan di sini ialah untuk memberi penerangan, penjelasan dan keyakinan berkenaan kempen ini supaya golongan yang disasarkan dapat ditarik minatnya untuk turut serta menjayakan program ini. Dapatlah disimpulkan di sini periklanan mempunyai fungsi yang amat penting dalam menyebarluaskan info berkenaan kempen ini. Yang kedua, iaitu persidangan ataupun kenyataan akhbar. Persidangan atau kenyataan akhbar pula bertujuan untuk menyatakan laporan atau perihal sesuatu agenda supaya sebarang maklumat berkaitan kempen ini dapat dihebahkan kepada publik. Contoh terbaik ialah pengurusan kempen ini merancang satu bentuk persidangan akhbar supaya manfaat dari program ini dapat dicapai oleh publik yang berkemungkinan tidak dapat hadir pada hari tersebut. Bagi maksud perkakasan PR yang ketiga pula ialah pameran. Perkakasan PR yang ketiga ini pula menekankan penggunaan elemen pameran sebagai medium untuk menyampaikan maklumat sesuatu acara dalam maksud yang lebih santai. Sebagai contoh, kempen ini dijayakan dengan penggunaan banner atau poster yang lebih menarik minat kebanyakan orang berbanding penggunaan bahan bacaan seperti buku atau pamphlet yang agak membosankan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Syamsul bin Ishaq, nombor matrik 266940. Okey, di sini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan senarai nama AJK program. Yang pertama penaung, iaitu Dr. Muhammad Nur bin Syarifuddin, pensyarah Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi, dan penasihat Encik Raja Ahmad bin Raja Sulong, pelajar PJJ. Pengerusi Encik Muhammad Hafizi bin Muhammad Fauzi, pelajar PJJ daripada UM. Penyelaras Encik Muhammad Farid bin Abdul Rashid, pelajar PJJ daripada UM. Okey, urus dia Encik Muhammad Rusdi bin Rashid, pelajar PJJ daripada UM, dibantu Encik Muhammad Faizal bin Halim, pelajar daripada PJJ UM juga. Pengisian modul Puan Asmizam binti Johari. Jawatan kuasa trainer iaitu Muhammad Syamsul bin Ishaq, pelajar PJJ daripada UM. Jawatan kuasa teknikal Encik Muhammad Aizat bin Muhammad Idris, pelajar PJJ daripada UM. Jawatan kuasa teknikal Encik Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Azli, pelajar PJJ daripada UM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Azli, 266035. Okey, program ikrar perangi jenayah rasuah. Antara senarai tugas dia
pengacara majlis. Satu, pengacara majlis bertanggungjawab mengacara majlis dari mula hingga akhir dengan lancar. Nombor dua, bacaan doa, membaca doa pembukaan majlis. Nombor tiga, AJK buku program, menyediakan buku program. Nombor empat, AJK makanan, bertanggungjawab dalam penyediaan makanan di akhir program. Nombor lima, AJK persiapan tempat peralatan, bertanggungjawab dalam menyediakan tempat aktiviti yang ingin dijalankan, susunan kursi meja termasuk alat tulis, keperluan, aktiviti dan lain-lain lagi. Menyediakan peralatan LCD dan OHP dan memastikan ia dapat berfungsi dengan baik. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam menjaga dan memastikan keselamatan peralatan. Nombor 6, AJK kebersihan, memastikan kebersihan bilik media dikawal dengan rapi, memastikan kebersihan memuaskan di sepanjang program dijalankan, memastikan sampah dibuang dan dimusnahkan dengan cara yang betul. Nombor 7, AJK keselamatan dan kecemasan, memastikan tindakan untuk semua urusan kecemasan, menyediakan kotak pertolongan cemas, memantau keselamatan dan disiplin peserta sepanjang program dijalankan. Nombor 8, AJK pendaftaran, menyenaraikan nama peserta program. Nombor 9, AJK fotografi dan rakaman video, merakam dan mengambil gambar aktiviti yang dijalankan dari mula hingga akhir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Idris. Nombor matrik 266652. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan jadual program. Jadual program yang bertarikh 15 Ogos iaitu pada hari Sabtu 8.30 pagi pendaftaran peserta yang terlibat. 9.30 pagi ucapan perasmian oleh tabung haji iaitu diketuai oleh Encik Syukti Nur Azmin bin Nur Yahya. Seterusnya nyanyian lagu negaraku, nyanyian lagu negeri Pulau Pinang dan seterusnya bacaan doa. Seterusnya pada pukul 10.30 pagi rehat dan minum pagi. Pukul 11 sambungan iaitu slot pertama ceramah jenayah perangi rasuah dan penceramahnya diketuai oleh Puan Azniza binti Johari. Kemudian pada pukul 12 tengah hari slot yang kedua berlangsung iaitu ikrar bebas rasuah. Seterusnya pada pukul 1 petang jamuan dan bersurai. Okay, ini ada antara menu-menu yang kita sediakan pada pagi iaitu nasi lemak, kuih muih dan kopi. Seterusnya makan tengah hari nasi putih, ayam masak merah, kari ikan, sayur dan buah-buahan dan minuman berkarbonat buah dan mineral water. Yes. Akhir sekali penutup. Diharapkan program ini dapat dijalankan dengan jaya dan mencapai objektif seperti yang disasarkan. Kerjasama dan komitmen ahli setiap jawatankuasa adalah disanjung tinggi dan semoga apa yang disumbangan dan ideal yang dicurahkan akan memberi kebaikan kepada semua. Sekian, terima kasih.